dan salah seorang tokoh besar yang bernama Ibnu Battutah. Di dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ibn Battutah. Dalam kitab Rihlah Ibn Battutah menyatakan juga dalam kitab itu bahawa beliau melihat bagaimana Ibn Taymiyah yang menyatakan kalam-kalam dalam ucapannya yang membawa kepada tajsim, iaitu menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Rihlah Ibn Taymiyah ini telah diterjemahkan oleh Aikim ke dalam bahasa Malaysia. Tapi dijual dengan harga yang mahal kerana tebal tuan-tuan, tebal, lebih daripada RM100 kalau tak silap saya tuan-tuan. Jadi di dalam kitab ini memang Ibnu Battutah yang berjalan daripada satu negara ke satu negara dan akhirnya sampai di bumi Syam. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana Ibnu Taymiyah menyatakan kalam-kalam yang membawa kepada penjisiman zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalam daripada Ibnu Battutah dalam kitab menyatakan, kalau tak silap saya kalamnya, aqluhu akbar min ilmihi, kalau tak silap saya begitu, akalnya lebih besar daripada ilmunya. Dan beliau menyatakan lagi fi aqlihi syai', katanya, di dalam akalnya ada sedikit masalah, ataupun orang sekarang ni kata something wrong lah tuan-tuan, fi aqlihi syai'. Syekh Sirajuddin Abbas dalam kitab ini ada mengulas kalam Ibnu Battutah. Beliau menyatakan bahawasanya fi aqlihi syai' itu dengan makna di dalam akal Ibnu Taymiyah ni ada kegoncangan, ada goncang sehingga mengeluarkan kalam-kalam yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga saya melihat di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Al-Fatawa Al-Hadithiyah, yang mana Ibnu Hajar ni imam besar dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Fatawa Al-Hadithiyah adalah kitab fatwa dalam mazhab Syafi'i. Beliau ada mengulas tentang Ibnu Taymiyah dalam kitab itu dengan mengatakan bahawasanya Ibnu Taymiyah ini adalah seorang ahli hadis yang telah sesat. Beliau menyatakan begitu. Beliau ini adalah seorang ahli hadis yang telah sesat. Saya pun hairan tengok orang-orang Wahabi ini mengidolakan Ibnu Taymiyah. Di Malaysia ni orang-orang Wahabi mengidolakan Ibnu Taymiyah. Mereka ini tidak ada amanah dalam ilmu. Sepatutnya lihatlah kalam ulama yang sangat banyak. Saya sendiri menghimpunkan kitab tidak kurang daripada 30 buah kitab daripada zaman ulama-ulama sezamannya, sehinggalah ulama-ulama yang bersifat contemporary pada hari ini yang menerangkan tentang kebatilan akidah yang dibawa oleh Ibnu Taymiyah. Bermula daripada kitab yang dikarang oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki berada pada zaman beliau dan menulis sebuah kitab yang berjudul As-Sayfus Saqil. Kitab yang berjudul As-Sayfus Saqil. Di dalam kitab itu Imam As-Subki mengulas kalam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Beliau menyatakan dalam kitab itu bahawasanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi itu adalah anak murid Ibnu Taymiyah yang membawa al-aqidah al-batilah, iaitu aqidah yang batil. Terang dalam As-Sayfus Saqil itu tuan-tuan, kenyataan Imam As-Subki. Imam As-Subki imam besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, berhati-hati tuan-tuan kepada pembawa virus Ibnu Taymiyah. Lebih bahaya daripada virus
COVID-19 tuan-tuan ya. Sekarang ni banyak ustaz-ustaz bawa virus Ibnu Taimiyah. Hati-hati tuan-tuan. Ibnu Taimiyah membawa akidah yang batilah, yang batil, yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta ulama kita Syekh Abdullah Fahim menyatakan bahawasanya masuk aliran faham Khawarij di tanah Melaya ini, iaitu kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Khariji. Digelarnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu dengan gelaran Ibnul Qayyim Al-Khariji. Al-Khariji dengan makna Ibnul Qayyim ini membawa ajaran Khawarij. Jadi tuan-tuan ya, faham Ibnul Qayyim adalah diambil daripada faham Ibnu Taimiyah. Jadi setengah ulama menggelar faham yang dibawa oleh mereka ini sebagai faham Khawarij.